بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, moga-moga malam ini malam Lailatul Qadar, kita hidupkan malam ini dengan majlis ilmu insyaAllah. Sebelum ini, iaitu semalam, kita mula baca kitab ini. Di awal kitab, Al-Imam Ghazali menyebut kalau kamu membaca kitab ini dan kamu cenderung untuk beramal dengan apa yang telah aku sebutkan, maka ketahuilah tujuan kamu belajar itu adalah kerana Allah. Tapi bila mana kita baca kitab ini dan kita rasa berat untuk beramal, maka itu menjadi dalil kepada kita belajar ini lebih kepada mengikut ataupun menurut nafsu yang al-ammaratu bisu', yang mengajak kepada keburukan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebut 3 golongan yang mengaji agama. Yang pertama, niatnya semata-mata untuk mencari redha Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, itu golongan yang berjaya. Yang kedua ialah golongan yang belajar agama sebagai satu jambatan untuk mendapat kemewahan dunia. Sekali mengajar RM100. Kalau ada master RM100.5. Kalau ada PhD RM300. Jadi tujuan belajar itu hanya untuk mencari kemewahan dunia semata-mata. Tapi dalam masa yang sama dia sedar perbuatan dia itu salah, niat dia itu salah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, orang ini termasuk minal mukhatirin, orang yang duduk dalam keadaan bahaya. Kalau dia mati dulu sebelum sempat bertaubat, maka keadaan dia terserah kepada Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala nak azab dan boleh juga Allah Ta'ala nak ampunkan. Tapi kalau mati selepas daripada bertaubat, dia bertaubat dan dia sempat cover balik kekurangan yang dia lakukan sebelum ini, iaitu sekadar belajar untuk mencari kemewahan dunia. Sekarang ni belajar untuk beramal. Ketika itu insya-Allah dia akan tergolong dalam golongan yang orang berjaya lah. Golongan ketiga ialah golongan yang belajar agama memang untuk mencari dunia. Dalam masa yang sama dia menyangka dia tu ada satu makanah, tempat, level yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kerana kalam dia kalam ulama'. Sekejap keluar hadis, sekejap keluar Al-Quranul Karim, sekejap sebut qala syekh, qala kada wa kada, ulama' sekian ulama' tu ulama' ni. Jadi dia sangka dia itu di sisi Allah Ta'ala berada pada maqam yang tinggi. Jadi orang begitu, untuk dia bertaubat itu kita sebut terlalu sukar. Kerana apa? Kerana dia menganggap dia itu betul. Dia menganggap dia itu ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan orang itu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali orang yang celaka. Orang yang celaka. Jadi moga-moga tujuan kita belajar agama adalah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Adapun urusan rezeki dan sebagainya, kita serah 100% kepada Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita masuk Al-Qismul Awal fi Ta'at, bahagian pertama yang membincangkan tentang ketaatan. Dan kita sebut sebelum ni, Imam Ghazali membahagikan kitab Bidayatul Hidayah kepada 3 bahagian. Pertama, fi Ta'at. Yang kedua, pada adab fi tarkil ma'asi, adab-adab tentang meninggalkan maksiat. Yang ketiga, adab bersuhbah, ada adab bersuhbah, iaitu bersuhbah dengan Allah Ta'ala. Ada adab menuju Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni kita masuk bahagian yang pertama insya-Allah. Al-Qismul Awwalu fi Ta'at. Kism yang pertama ialah
kisah yang membincangkan tentang at-ta'at, ketaatan. Ya'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya perintah Allah Ta'ala itu ada perintah yang berbentuk fardu, ada perintah yang berbentuk nawafil, sunat. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najah. Maka perintah yang berbentuk fardu merupakan modal dan juga asal kepada bisnes, dan dengan fardu itu akan tercapainya kejayaan daripada kecelakaan. Wan naflu huwa ribhu wa bihi al fawzu bid darajat. Dan perkara sunat pula merupakan keuntungan. Jadi kita bisnes kalau sekadar balik modal tak jadi, mesti nak untung tu. Jadi disebut fardu ra'sul mal, modal. Nak keuntungan lebih, tak, mesti ada perkara sunat yang kita buat. Jadi wan naflu huwa ribhu. Dan perkara sunat itu, tak, sama ada sembahyang sunat, sedekah sunat dan sebagainya, merupakan keuntungan. Dan dengan perkara sunat, kita akan dapat al-fawzu bid darajat, kejayaan pada sudut tingkatan, level, bila mana bertemu Allah Ta'ala nanti di akhirat kelak. Qala subhanahu wa ta'ala, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alayhim ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam mendatangkan sebuah hadis kursi. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Allah Taala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidaklah beribadat kepada aku orang yang beribadat kepada aku, tidaklah mendekati aku orang yang mendekati kepada aku, bimisli ada'i maftaradtu alaih, bimisli ada'i maftaradtu alaihim, seperti mana ataupun seumpama melaksanakan perkara fardu yang aku fardukan ke atas mereka. Maknanya nak sebut kat sini, tidak adalah ibadat yang lebih Allah Ta'ala suka berbanding sembahyang ataupun perkara yang fardu. Nak bagi tahu, fardu dengan sunat, fardu itu lebih disukai, levelnya lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nak banding dengan sunat memang terlalu jauh lah. Okey, jadi fardu kat sini termasuklah fardu ain dan juga fardu kifayah. Termasuklah fardu yang berbentuk zahir seperti sembahyang, zakat, ataupun fardu yang berbentuk meninggalkan, seperti mana meninggalkan zina, meninggalkan pembunuhan. Juga fardu yang berbentuk batinah seperti ilmu tentang Allah, kecintaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi tidak ada perkara yang lebih diminati, disukai oleh Allah Ta'ala melainkan perkara fardu yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atas kita. Apa maksud fardu kat sini? Kita sebut fardu sama ada fardu kifayah ataupun fardu ain. Dan juga termasuklah bawah fardu itu sama ada fardu yang berbentuk zahirah. Zahirah ni bentuk luaran, sembahyang, zakat dan sebagainya. Sama ada berbentuk fi'lan, buat, iaitu buat sembahyang, buat zakat, ataupun meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan bunuh orang dan sebagainya. Begitu juga termasuk bawah fardu ini fardu yang berbentuk batinah, iaitu fardu yang berbentuk batin, seperti ilmu tentang ketuhanan, kecintaan kepada Allah dan Rasul, tawakal kepada Allah dan Rasul, dan juga takut kepada Allah dan Rasul, sebagai contohlah. Terus baca, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian disebut tidaklah seseorang hamba itu senantiasa beribadah kepada aku dengan amalan sunat, sehingga aku akan menyayangi dia. Jadi disebut dalam hadis ni, kalau kita nak Allah Ta'ala sayang kepada kita, maka kita kena tambah amalan sunat.
Boleh? Cuma disebut dalam syarah, maksud amalan sunat ialah amalan sunat yang kita buat selepas settle benda fardu. Jangan buat benda sunat tapi fardu tak buat. Tarawih buat 20. Tak, isyak tak buat. Jahil punya pasal. Tak, ketika itu kita sebut tarawih pun tidak sah. Sebab apa? Nak sah tarawih mesti buat isyak dulu. Ni isyak tak buat. Kisahnya nak kerja ke sunat dulu. Jadi yang dimaksudkan sini, nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala mesti kita buat perkara sunat. Maksudnya selepas kita buat perkara fardu. Qala ba'dul akabir dalam syarah tu, man syaghalahu al-fardu an-nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang sibuk dengan perkara fardu sehingga meninggalkan perkara sunat, fahuwa ma'dzur, maka orang tu dimaaf. Wa man syaghalahu an-naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk dengan perkara sunat, tak, anil fardi, daripada perkara fardu, sibuk benda sunat, tak buat benda fardu, maka fahuwa maghrur, orang tu tertipu. Jadi bila di combine ataupun dibandingkan fardu dengan sunat, kita kena dahulukan fardu dulu sebelum sunat. Boleh? Jadi nak dapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, selepas kita tunaikan perkara fardu, barulah kita buat perkara sunat. Hatta uhibbah, fa idza ahbabtu, bila mana Allah Ta'ala dah sayang kepada kita, maka Allah Ta'ala akan apa? Menjadi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku, kata Allah Ta'ala, akan menjadi pendengaran yang dia dengar. Aku ialah penglihatan yang dia lihat. Aku ialah lidah yang dia bercakap. Aku ialah tangan yang dia pukul dan sebagainya. Aku ialah kaki yang dia berjalan. Maksud kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhiril hadis ialah aku akan menjaga setiap anggota badan dia. Bila mana dia buat amalan sunat, aku sayang ke dia. Bila aku sayang ke dia, aku akan jaga mata dia daripada tengok benda haram. Aku akan jaga tangan dia daripada buat perkara yang haram. Aku akan jaga lidah dia daripada mengucapkan perkara-perkara yang dilarang dalam syarak. Dan begitulah seterusnya. Boleh? Ataupun maknanya ialah, bila mana aku dah sayang dia, maka telinga dia tidak akan mendengar melainkan zikir terhadap diriku. Matanya tidak akan melihat kecuali melihat ajaib, perkara-perkara yang ajaib yang aku ciptakan. Bila dia tengok alam ini, dia teringat ke aku. Dan lidah dia tidak akan berlazat-lazat kecuali berlazat dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan begitu. Dan kaki dia tidak berjalan kecuali untuk mentaati aku. Tangannya tidak bergerak kecuali untuk mencapai keredaan aku. Begitu. Selesai. Okey. Walan tasila ayyuhat talibu ila al-qiyami bi awamiri Allah Ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hin tusbihu ila hin tumsi. Okey. Disebut kat sini, dan kamu tidak akan capai, wahai penuntut ilmu ataupun penuntut ma'rifah, kamu tidak akan capai kamu tidak akan mencapai al-qiyam, untuk mendirikan perintah Allah Ta'ala, kecuali dengan cara muraqabatullah. Kamu kena sentiasa memerhatikan hati kamu. Dawamu mulahadhatika ay ishtighalu qalbika wa istighraqu a'dha'ika ma Allah Ta'ala. Jadi disebut kamu tidak akan capai untuk mendirikan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan baik, melainkan bila mana kamu muraqabah, sentiasa memerhatikan hati kamu daripada berpaling daripada Allah Ta'ala. Sentiasa memerhatikan kamu punya anggota. Pada setiap saat kamu memerhatikan kamu punya nafas. Pada setiap saat, daripada berpaling daripada mengingati Allah ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Daripada sejak kamu bangun pagi sampailah kamu masuk waktu malam, dan sampai ke pagi balik. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khataratika wa khatawatika wa sa'iri sakanatika wa harakatik. Maka ketahuilah, Allah Ta'ala ialah satu zat yang muttali', yang mengetahui
ala dhamirika, Allah Ta'ala tahu apa yang bermain dalam hati kamu. Wa musyrifun ala zahirika, Allah Ta'ala melihat apa yang berlaku pada zahir anggota kamu, apa yang kamu laksanakan dalam sehari-hari. Allah Ta'ala tahu juga apa yang bermain dalam jiwa naluri kamu. Wa muhitun bi jami'i lahadhatik, Allah Ta'ala tahu juga dengan ilmu yang sempurna dengan setiap perkara yang bermain dalam fikiran, minda. Lebih kurang sama ni. Allah Ta'ala tahu belaka perjalanan kamu, pergerakan kamu, tak diam kamu, semua Allah Ta'ala tahu, sama ada dalam maksiat ataupun dalam ibadat ataupun ketaatan. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayh, dan sesungguhnya kamu bila mana kamu mukhalatah bersama dengan manusia ataupun kamu duduk seorang diri, tak, kamu tak boleh lari dari pandangan Allah Ta'ala, daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Kemudian disebut fala yaskunu fil ardi fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih, dan tidak adalah perkara yang diam di langit dan di bumi, tidak ada perkara yang bergerak di langit dan di bumi melainkan wa jabbarus samawati wal ardi, Tuhan yang maha agung, yang maha hebat, yang maha mutakabbir, yang maha sombong, tidak akan tahu perkara tersebut. Dalam ayat Quran disebut ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dia Allah Ta'ala satu zat yang mengetahui pandangan yang khianat. Pandangan yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dalam syarah sebut ya'lamu al-aina al-khani'ah. Al-kha'inah, mengetahui pandangan mata yang khianat. Macam mana mata boleh khianat? Dengan memandang perkara yang diharamkan dalam syarak. Tu okey. Ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Ta'ala juga tahu perkara-perkara yang wa ma tukhfi sudur, Allah Ta'ala tahu tentang mata yang khianat bila mana memandang kepada perkara yang haram. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang didiamkan di dalam hati. Apa yang didiamkan di dalam hati daripada azam untuk buat maksiat ataupun azam untuk buat ketaatan. Allah Ta'ala tahu belaka. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala tahu perkara yang rahsia, dan Allah Ta'ala tahu perkara yang apa tu? Tengok sikit sini. Ikhwan maknanya ya'lamu sirra wa akhfa, maknanya Allah Ta'ala tahu perkara yang rahsia dan diselindungi di dalam hati. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal 'abdi adh-dhalilil mudhnibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Maka beradablah kamu wahai seorang yang miskin. Miskin di mana orang yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala pada setiap saat. Beradablah kamu pada sudut zahir, maknanya pada sudut anggota badan kamu, telinga, mata, apa semua tu. Dan juga pada sudut batin, hati kamu. Tak? Jangan bersangka buruk dengan manusia yang lain. Jangan cinta kepada dunia. Jangan cinta kepada populariti. Jangan cinta kepada pangkat. Jadi beradablah kamu wahai seorang yang miskin pada sudut zahir dan juga batin, bila mana kamu berada di hadapan Allah Ta'ala. Beradab macam mana? Ta'addubal 'abdi dzalil, beradablah dengan adab seorang hamba yang sangat hina, yang banyak dosa. Fi hadratil malikil jabbaril qahhir, bila mana kamu qahhar, bila mana kamu berada di depan Tuhan yang maha sombong, yang maha agung, yang maha hebat. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak wa la yafqiduka haitsu amar. Maka Imam Ghazali sebut berusahalah sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala tidak melihat kamu bila mana kamu buat satu maksiat. Kalau nak buat maksiat boleh, tapi jangan sampai Allah Ta'ala tengok. Itu kinayah kepada apa? Kinayah jangan buat maksiat lah. Sebab apa? Tidak ada waktu, walaupun sesaat, kita boleh berselindung daripada Allah Ta'ala. Jadi dibuat ayat wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak. Usahalah sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala tidak melihat kamu bila mana kamu buat maksiat. Wala yafqiduka haitsu amarak, dan Allah Ta'ala tidak cari kamu bila mana Allah Ta'ala suruh.
Maknanya kamu ni bukan jenis orang yang bertangguh-tangguh dalam ketaatan. Okey. Walan taqdira ala dhalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika fa asghi ila ma yulqa ilayka min awamirillahi ta'ala 'alayka min hin tastayqidhu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ik. Dan kamu tidak akan capai kesungguhan ataupun tadi disebut wajtahid alla yaraka maulak, bersungguh-sungguhlah kamu, berusahalah kamu supaya bersungguh-sungguhlah kamu bila mana kamu nak buat maksiat, jangan sampai Allah Taala tengok. Bila mana Allah Taala suruh, jangan sampai Allah Taala cari. Nak capai benda tu, kamu tidak akan untuk capai perkara tu mesti dengan cara apa? Kamu susun waktu kamu dengan baik, kamu susun wirid kamu dengan baik daripada sejak pagi sampai ke petang. Maka dengarlah apa yang aku nak sampaikan kepada kamu. Ada adab yang kamu perlu lakukan daripada sejak kamu bangun tidur sampailah kamu tidur semula. Adab ini ialah sebelum kita sembang makrifat tinggi-tinggi tu, kita buat hak ni dulu. Okay, lepas buat Bidayatul Hidayah ni, wali besar dah lah, diceritakan oleh guru kami Habib Ahmad Al-Maqdi. Ada sekali tu dua orang sahabat ni dia bertanding sama dia. Bertanding apa? Bertanding untuk beramal dengan apa yang disebut dalam Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali. Tak, baca tak apa, ada syaddah. Maka dua-dua tu bertanding buat amal sungguh-sungguh ni dengan matan Bidayatul Hidayah, kandungan Bidayatul Hidayah. Sampai satu masa dua-dua orang tu bertemu balik, dua-dua dah jadi wali besar. Nak beritahu semata-mata beramal dengan kitab ini sudah memadai untuk menjadikan kita seorang yang betul-betul beriman dan juga taat kepada Allah Ta'ala. Malah boleh sampai ke makam yang tinggi. Okey, faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Sekarang ni nak bincang adab bangun daripada tidur. InsyaAllah kita baca bukan untuk mencari aib orang lain, kita baca untuk mencari dan membuka aib sendiri supaya kita dapat beramal dengan perkara yang kita nak sebut ni. Ilmu tasawuf bukan dipelajari untuk hentam orang lain. Ilmu tasawuf untuk dipelajari, paling tidak pun kita kadar diri kita ni zero. Tidak ada sebarang nilai bila nak dibandingkan dengan ulama yang telah pergi. Nak bandingkan Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam kada wa kada, mafish. Tak ada apa-apa. Tak boleh nak dibanding. Sebab apa? Setakat kitab Bidayatul Hidayah pun kita tak lepas. Tak. Itu sekurang-kurangnya kalau kita tidak beramal, kita hadir rasa rendah diri tu. Tapi tujuan utamanya ialah untuk beramal lah, bukan nak cari aib orang. Okey. Kalau baca nak cari aib orang memang pakai sudah lah. Tak ada rasa sedar diri. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Fasal membincangkan tentang adab-adab bangun daripada tidur. Fa'idha istaiqadta minan naumi, bila kamu dah bangun daripada tidur, fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Maka begini, fa'idha istaiqadta, kalau tengok terjemah secara literal, bila mana kamu dah bangun daripada tidur, maka usahalah untuk bangun sebelum daripada subuh. Jadi bila dah bangun daripada tidur, usaha untuk bangun sebelum daripada subuh. Pening ayat tu tak? Jadi disebut dalam syarah, fa'idha istaiqadta, maknanya ay aradta al-istiqadh, bila mana kamu nak bangun daripada tidur. Bila mana kamu nak bangun daripada tidur, maknanya kita setting lah jam nak bangun pukul 5, pukul 6 tak. Jadi itu waktu yang kita nak bangun. Maka Syekh sebut, bila kamu nak bangun daripada tidur pada satu-satu waktu, maka moleknya fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk kamu bangun sebelum daripada subuh. Ini susah ni. Bab baca senang lah. Bab amal tu tak, perut kenyang pula, kau comel. Pukul 8 baru bangun. Fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Jadi usaha sungguh-sungguh untuk bangun sebelum subuh, dan jadikan perkara yang pertama yang berjalan di dalam hati kamu, yang terlintas, yang disebut oleh lidah kamu, ialah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala.
Faqul inda dhalik, dan katakan ketika kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kami selepas mana beliau ataupun Allah Ta'ala mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala lah kita kembali. Kepada Allah Ta'ala lah kita kembali. Dan kita punya pak saudara, mak saudara, atuk, nenek semua dah kembali. Sampai masa kita pula akan kembali. Itu satu benda yang yakin. Satu benda yang yakin. Asbahana wa asbahal mulku lillahi wal azamatu wal sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kami berpagi-pagian wa asbahal mulku lillah, dalam keadaan kekuasaan itu ialah milik Allah. Wal azamatu was sultanu lillah, kebesaran dan juga kekuasaan juga milik Allah. Wal izzatu, kemegahan, dan juga kekuasaan bagi Tuhan sekalian alam. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير. Ini doa lah. Sambungan daripada doa tadi. Wahai Allah Ta'ala, kami memohon kepada kamu untuk kamu bangkitkan kamu pada hari ini pada seluruh kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Dan kami minta berlindung daripada kami yang melakukan keburukan ataupun kami buat satu keburukan kepada orang lain, ataupun kami juga berlindung daripada kamu daripada orang lain mendatangkan kepada kami satu keburukan. Jadi kita berlindung daripada kita melakukan satu keburukan, ataupun kita melakukan keburukan kepada orang lain, ataupun orang lain melakukan keburukan kepada kita. Tiga-tiga benda tu kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fih. Dan kami memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fih. Dan kami minta perlindungan daripada kamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada padanya. فإذا لبست ثيابك فنوي به امتثال أمر الله تعالى في ستر عورتك. Ni adab berpakaian. Bila mana kamu bangun, dah pagi tanda apa semua tu, pakai baju. Bila kamu pakai baju, apa nak buat? Niatkan pakai baju itu untuk mengikut perintah Allah Ta'ala, iaitu menutup aurat. Dapat pahala. Tak? Tu. Jadi mulai esok nak bangun pagi tu pakai baju, kita niat apa? Niat pakai baju tu kerana nak taat perintah Allah Ta'ala yang menyuruh untuk kita menutup aurat. Wa hadhar an yakuna qasduka min libasika mura'at al-khalqi fatakhsar. Dan hati-hatilah kamu daripada memakai pakaian yang indah-indah, yang comel-comel dengan niat nak menunjuk-nunjuk. Pakai Adidas, jenama Nike. Tak, jenama Abidas. Abidas pun ada jenama sekarang ni. Tak, jenama Polo, jenama macam-macam jenis lah. Tak, niatnya pun nak menunjuk. Baju saja dah 3-400 harga. Tak sampai seluar. Spender dah RM50. Tak. Tu. Orang lain nak makan pun tak ada piti. Dia satu pakaian, satu badan tu kalau kira RM1,000, RM2,000. Tak. Kalau jenis orang kaya sungguh lah. Jadi kalau pakai tu nak niat nak menunjuk, maka fatahsar, kamu akan rugi. Ai fatahlah, kamu akan binasa. Lepas tu dalam syarah ni disebut, amma law qasadta bi lubsi thiyabi wan na'li wa nahwi dhalika an yakuna laka ta'zimun inda an-nas aw mahabbatun inda al-mashayikh wal a'immati litatamakka min ta'yid madhhab ahli al-haqq wa nashr al-'ilmi wa hadd an-nas 'ala al-ibadati la li sharafi nafsika min haythu hiya ولا لدنيا تنالها لصار ذلك الأمر خيرا وصار في حكم أعمال الآخرة لأن هذه نجاة محمودة لا يدخل شيء منها في باب الرياء إذ المقصود من ذلك أمر الآخرة بالحقيقة كما قاله الغزالي. وقال بعضهم ينبغي أن يكون العلماء وطالب العلم في زمننا هذا أحسن ثيابا وأعظم إمامة وأوسع أكماما من الجهلاء
أي ليكون العلم قويا عظيما كما قال أبو حنيفة النعمان لأصحابه عظموا أمائمكم ووسيعوا أكمامكم لئلا يستخف الناس بالعلم وأهله. Okey. Cumanya dalam syarah dia disebut, kalau kita pakai dengan pakaian yang cantik, yang comel, tak, dengan tujuan orang tertarik dengan kita. Kita ni tok guru, ustaz. Tak, maka baju kita beli hak mahal sekali, jubah hak mahal sekali, seluar hak mahal sekali, kopi hak mahal sekali. Orang tengok, orang suka tengok. Tak macam masyayikh di Al-Azhar, jubahnya dengan dalam tu jubah dah, kat luar tu yang sama kita pakai jubah, kita panggil tu jubah yang kita pakai tu bahasa Arabnya khamis. Yang kat luar tu, yang kat tengah tu ada bukaan, itu baru jubah dalam bahasa Arab lah. Tapi hak jubah hak sama kita panggil jubah tu, hak tidak ada kosong kat tengah tu, tidak ada bukaan kat tengah, itu kita panggil qamisun. Kalau ada bukaan kita panggil jubah. Jadi masyayikh kita kat Mesir Habaib dan sebagainya pakai kemas, comel, dengan serbannya, dengan, faham tak? Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tengok, orang seronok nak belajar orang kita. Daripada kita pakai selekeh, tak gosok baju, tak, kopiah ni penuh dengan hitam ni, 3-4 bulan tak basuh, tak, tumbuh habis dah, tahi lalat, tahi lembu tumbuh belaka dah, tak. Jadi kalau orang lagu tu, orang pun tak minat, masyarakat pun tak minat nak belajar. Terutama yang ada pangkat ni, yang ada harta ni, susah dia nak duduk dengan orang-orang yang begitu. Jadi kita pakai kemas dengan harga yang mahal apa semua tu, niat kita nak ta'zim al-ilm, nak memuliakan ilmu, dan juga nak membenarkan kebenaran yang kita bawa, menyebarkan kebenaran yang kita bawa. Maka ketika itu tidak ada masalah, sebab kita pakai niat kita untuk akhirat, niat kita untuk mudah sebar ilmu, mudah orang terima. Tak, kita pakai rumah besar, kereta besar, jadi orang tengok, orang tak pandai lekeh pada agama. Jadi niat kita buat perkara tu, yang kereta yang mewah, rumah yang mewah, semua tu bukan untuk kita, tak. Kita memang dapatlah keselesaan daripada apa yang kita beli tu, tapi niat utama kita supaya orang pandang agama tu besar, tak, agama tu hebat, dan orang mudah untuk terima dakwah kita. Maka itu tidak ada masalah, itu dituntut. Malah disebut oleh Imam Abu Hanifah, besarkanlah kamu serban kamu, dan besarkanlah kamu akmam. Akmam ni zaman dulu pakai baju jubah tak, pakai jubah hujung ni besar supaya letak kitab apa semua. Tapi zaman dulu bila besarnya hujung ni, tak, bahagian hujung ni, itu menunjukkan ke atas kekayaan seseorang lah. Jadi Imam Abu Hanifah sebut pakai pakaian yang menunjuk kamu ni senang, kamu ni kaya, tak, supaya manusia tidak menghina agama, dan juga tidak menghina ilmu, dan juga tidak menghina ahli ilmu. Tapi kita kena faham jugalah, tak semua orang senang. Tak semua orang senang. Kalau kita mampu, kita buat. Tapi jangan kita pandang tok guru ni, tok guru tu, hak duduk di pondok, mengajar ataupun sebarang bayaran tu, tak, lekeh, tak ikut apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Kawan tu mengajar pun tak dapat duit, lillahi ta'ala semata-mata, tak. Kita pula ada duit sikit-sikit ni bunyi lebih, tak. Kita nak mengajar, orang tak bagi pitih, marah. Lepas tu tok guru kita yang mengajar tanpa sebarang bayaran, kita nak sangka buruk pula. Jadi tak nak lah, bukan itu tujuan kita sebut ni. Tujuan kita sebut ni, kalau kita mampu, kita zahirkan perkara tersebut dengan niat untuk mudahkan, ataupun dengan niat untuk orang terima agama. Tapi bukan untuk kita pandang buruk pula kepada orang lain. Selesai kat situ. Kita baca lagi. Boleh? Babu adabil khala'. Ini panjang sikit apa, insya-Allah. Okay. Jadi dah selesai bab adab bila bangun daripada tidur, dan juga adab berpakaian secara ringkas. Kemudian kita masuk pula bab adabi dukhulil khala'. Bab masuk tandas. Bab ada adab masuk tandas. Okey. Kita baca fa idza qasadta bi baitil ma'i li qada'il hajati. Bila mana kamu ingin menuju ke tandas, sama ada untuk buang air, ataupun buang air besar, ataupun selain daripada tu, nak ambil barang, tinggal barang.
Tak. Faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra. Maka dahulukan ketika masuk dengan kaki kiri. Ataupun ganti kepada kaki kiri. Contoh kaki kiri kita tak ada. Jadi kita guna tongkat. Maka kita dahulukan tongkat yang belah kiri tu. Tak. Tu. Afil khuruji rijlakal yumna. Bila mana kamu keluar, kamu dahulukan apa? Dahulukan kaki kanan. Ni pun tak buat-buat kita. Masuk, keluar. Tak ikut suka kita. Jadi sama-samalah kita cuba beramal. Nak masuk, kita dahulukan kaki kiri. Keluar, kita dahulukan kaki kanan. Ini sunnah. Ini sunnatu Rasulillah. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Dan jangan kamu bawa bersama-sama masuk ke dalam tandas itu benda-benda yang di atasnya ada nama Allah Ta'ala, ada nama Rasul, ada nama para malaikat dan sebagainya. Kalau bawa juga hukumnya makruh, dibenci syarak. Tidak haram lah, cuma makruh. Okey. Wala tadkhul hasirar ra'si. Jangan masuk tandas dalam keadaan kepala tidak tertutup. Pakai kopiah. Pakai penutup kepala, topi ke apa ikutlah. Dan memadai untuk dikatakan menutup kepala, kita tutup dengan kum. Kita tutup lagu ni dengan pakaian kita. Hujung tangan kan ada. Orang panggil apa ni? Baju ni lah. Kalau pakai jubah, tutup dengan hujung kain tu. Boleh? Okey, wala hafiya al-qadamain. Jangan tak pakai selipar. Biar pakai selipar masuk tandas. Supaya tidak terpijak apa? Terpijak najis ataupun perkara-perkara lain. Ya, makruh. Makruh. Cumanya sebahagian ulama dia bezakan. Kamu niat dengan Muhammad tu siapa dia? Contoh nama kita Muhammad Syahmi. Tak. Tulis pada buku lah. Jadi Muhammad tu nama yang musytarak, berkongsi antara kamu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata kalau kamu niat Muhammad tu Nabi, itu makruh. Tapi kalau kamu niat Muhammad tu Muhammad Syahmi, kamu bukan Nabi, maka tak makruh. Tapi ala kulli hal, selagi boleh tak payahlah. Selagi boleh, walaupun namanya Muhammad Syahmi, bila mana ada Muhammad kat depan tu tak payahlah buat masuk tandas. Okey, kerana sebahagian ulama kekal mengatakan makruh walaupun musytarak. Sebahagian kata tak makruh lah. Bila kita niatkan, itu bukan nama Nabi Muhammad. Wala hafiyal qadamain. Wa qul inda dukhul. Dan kamu katakan sebelum kamu masuk. Jadi baca doa ni bukan selepas masuk tandas. Sebelum masuk tandas. Apa nak baca? Bismillah. Baca Bismillah. Jangan sebut Ar-Rahmanir Rahim. Baca Bismillah sahaja. Maknanya aku pelihara diri daripada syaitan. Bismillah dengan nama Allah Ta'ala. Bismillah, a'udzu billahi minar rijsi an-nijsi. An-nijsi baca dia. Bismillah, a'udzu billahi minar rijsi Bismillah semula. Bismillah. Sebelum kita masuk tu kita baca Bismillah, a'udzu billahi minar rijsi an-nijsi. Al-khabithil mukhbith. Aku minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada kotoran. Ya. Al-khabith daripada najis dan juga daripada al-mukhbith. Al-mukhbith ni daripada menjadi orang yang suka bila mana keburukan berlaku kepada orang lain. Kita minta berlindung daripada sifat begitulah. Asy-syaitanir rajim. Jadi doa ni kita ulang. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsil najisi al-khabithil mukhbith asy-syaitanir rajim. Wa innal khuruj, bila mana kita keluar daripada tandas, kita nak baca doa apa? Kita baca Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripada aku perkara-perkara yang menyakitkan aku. Maknanya kita makan tu tak semua benda yang kita makan tu baik untuk kita. Jadi benda yang tak baik tu dibuang dalam bentuk najis. Jadi kita mensyukuri nikmat tersebut. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan kita mensyukuri juga nikmat Allah Ta'ala kekalkan vitamin-vitamin dan juga zat-zat yang bagus, yang baik untuk badan kita. Boleh? Wa yanbaghi
an tu'idda wa indal khuruj ghufranak. Tinggal tadi. Wa indal khuruj ghufranak. Ketika mana kita keluar kita sebut ghufranak. Wahai Allah, aku minta ampun kepada kamu. Sebab apa disebut ghufranak? Sebagian ulama kata sebab kita ni kurang bersyukur dengan nikmat, boleh kencing, boleh berak. Tak, maka kita sebut ghufranak. Aku mohon ampun sebab aku tak bersyukur dengan baik. Tu. Sebagian kata disebut ghufranak sebab bila mana kita masuk tandas kita lupa untuk berzikir. Tak, maka kita sebut ghufranak, minta ampun daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ulang balik, wa innal khuruj kita baca ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni, ataupun wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Boleh? Ghufranaka tadi tu kita baca 2 kali atau 3 kali sebagaimana disebut oleh al-Imam al-Wi'ani. Wa yanbaghi an tu'idda nubala. Nubala jab'un nublah mislu ghuraf wa ghurfah. Nublah ghurfah ghurafun, nublah nubalun. Jadi wayam bagi dan sewajarnya tak kamu sediakan nubala. Nubala ni maknanya apa dia? Batu. Batu. Kalau kita nak basuh ataupun istinja dengan batu. Wayam bagi an tu'inda an-nubala qabla qada'il hajah, sebelum daripada kencing berak. Sebelum buang air besar, sebelum buang air kecil, kita sediakan dulu batu. Jangan lepas kencing baru nak cari batu. Tak. Lepas daripada buang air besar baru nak cari batu, meleleh habis. Serabur sekali tahi tu. Faham tak? Begitu juga air lah. Sediakan air dulu. Pastikan air tu ada dulu sebelum kencing berak tu. Tak. Ada barulah kita qada hajat. Wa alla tastanjiya bil ma' fi mawdhi'i qada'il hajah. Dan juga adab lain ialah jangan kita istinja, bersihkan kemaluan kita dengan air di tempat qada'il hajah. Di tempat qada'il al-hajah. Maknanya kita kencing kat situ, kita berak kat situ, kita nak basuh tu kita beralih tempat sikit. Jangan basuh kat situ juga. Sebab kalau kita basuh kat situ, air tu jatuh kena najis, najis tu terpercik kepada kita. Air sekali menyebabkan badan kita bernajis. Boleh tak? Tapi kalau kita istinja dengan batu tak ada masalah. Kita kencing kat situ, berak kat situ, kita istinja pun dekat situ dengan batu. Sebab bila istinja dengan batu tidak ada istilah lah terpercik balik najis kepada kita. Tapi kalau istinja dengan air tak. Kalau kita istinja dengan air pada tempat yang kita buang air besar, buang air kecil, bimbang air tu jatuh, terpercik, kena balik najis tu kepada kita. Boleh? Itu pun adab ini perlu kita buat kalau kita kencing dan buang air besar bukan di tempat yang disediakan untuk buang air besar dan buang air kecil. Kalau tandas yang ada hari ni, sama ada tandas kat rumah kita ataupun tandas awam, tandas R&R, maka tidak ada masalah untuk kita basuh kita punya alat kemaluan di tempat kita kencing dan berak. Itu tidak ada masalah lah. Boleh? Wa an tastabri'a min al-bawl bitanahnuhi wan natri thalathan. Adab lain. Ketika mana kita istinja ataupun masuk ke tandas ialah hendaklah kita istibra'. Sama ada minal baul, istibra' daripada air kencing ataupun istibra' daripada buang air besar. Maknanya lepas kita kencing, lepas air besar tu, kita pastikan betul-betul kali kedua air kencing dan juga najis kat punggung kita tu dah habis keluar. Dengan cara lagu mana? Bitanahnuh. Maknanya dengan cara bagi keluar semua baki air kencing yang ada dalam qasabah. Itu dalam batang kemaluan tu. Boleh. Salasan, tanahnuh salasan. Wan natri salasan. Begitu juga kalau kita begitu juga cara lain untuk istibra' ialah an-natri. Natri ni apa? Kita jentik kemaluan secara lembut lah. Jangan tarik lagu ni. Tarik lagu tu pensel 4 long tu. Faham tak? Jadi jentik dengan slow, dengan perlahan supaya baki air kencing itu keluar dengan sempurna. Tak? Boleh. Kalau perempuan lagu mana cara dia? Perempuan letak tangan dia di atas bulu tempat tubuh bulu.
Boleh tak? Cara istibrak bagi perempuan sama ada tanah nuh, boleh jugalah tanah nuh ni. Ataupun dia gosok-gosok sikit di bahagian tempat tumbuh bulu. Mana di atas kemaluan dia tu ada tempat mahallu al-anah, tempat tumbuh bulu. Waktu tu dia gosok sikit tempat tumbuh bulu dia tu, anah dia tu, supaya baki air kencing keluar dengan sempurna. Wa bi imraril yad al-yusra ala asfalil qadib. Jadi antara cara lain untuk istibrak, buat lagu ni. Tarik slow supaya keluar baki air kencing yang ada dalam kemaluan. Nah, itu step tu mudah-mudah lah. Hukum istibrak ni, hukumnya sunat. Kalau kita tahu air kencing kita sudah berhenti dengan semata-mata kita kita kencing. Maknanya kita kencing tak, sebelum tanah nuh kita yakin dah memang tak ada dah saki baki air kencing dalam qasabah, iaitu dalam batang kemaluan, azakumullah, yang akan keluar bila mana kita berdiri. Kita yakin begitu. Yang tu sunat sahaja kita istibrak. Tapi kalau kita zon ataupun yakin air kencing akan keluar lagi tak, bila mana kita berdiri untuk solat, dan air kencing tu akan selesai keluar dan tidak berbaki dengan cara kita bertanah nuh, maka ketika itu bertanah nuh ataupun dengan cara yang lain, istibrak yang lain, maka hukumnya wajib. InsyaAllah khair. Wa in kunta fi as-sahra'i fab'ud an uyudin nazirin wastatir bi syai'in in wajadtahu wa la takshif awrataka qabla intiha ila mawdi'il julus. Kalau kamu berada di sahra, di sahra ni di padang pasir, di padang walaupun tak pasir, ya juga. Fab'ud an uyunin nas, maka jauhlah kamu ketika kamu nak buang air besar air kecil daripada pandangan mata manusia. Sekira-kira orang tak nampak kamu. Ataupun kamu menjauhi sekira-kira orang lain tak dengar bau dan juga tak hidu, tak dengar suara, mana tak dengar suara bunyi kentut, bunyi najis jatuh daripada bawah atas ke bawah, orang tak dengar. Dan juga sekira-kira orang tidak boleh hidu bau. Tak, tu. Jadi dua. Sama ada kamu nak jauh daripada manusia sehingga orang tak nampak kamu, dan itu yang lebih baik, ataupun kamu nak menjauhi daripada manusia sekira-kira bila mana kamu buang air besar, buang air kecil, tidak dihidu bau daripada kamu dan juga tidak didengari sebarang bunyi daripada diri kamu. Boleh? Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan apa tu, tutup, dan wastatir ni maknanya tutuplah aurat kamu dengan sesuatu, daripada sesuatu. Boleh. Ini kalau kita duduk di padang pasir lah. Tu kita tutup aurat kita dengan sesuatu penghadang. Dan tidak memadai kalau tutup dengan cermin. Tutup dengan cermin nampak juga balik cermin tu tak aurat kita. Jadi tidak memadai dengan cermin. Jadi mesti tutup aurat daripada pandangan manusia yang haram melihat kepada kita. Okey, hukum lebih-lebih tu boleh tengok kitab fiqh lah. Wala taqshif aurataka qabla intihai ila mawdi'il julus. Jangan kamu buka aurat kamu sebelum kamu sampai di tempat untuk kamu buang air kecil ataupun air besar. Tak, kita nak kencing dekat tandas. Tak, belakang rumah kita. Dalam bilik kita dah telanjang bulat dah menuju ke tandas. Itu kurang comel lah, kurang adab. Jadi bila sampai ke tandas, barulah kita perlahan-lahan tarik kita punya seluar. Tak, barulah kita buang air besar, buang air kecil. Jangan duduk dalam bilik lagi. Tak ke tandas lagi, duduk dalam bilik dah. Dah lain clear dah. Itu kurang comel lah. Kurang comel. Tak, jadi disebut jangan kamu buka aurat kamu sebelum kamu sampai di tempat untuk kamu duduk buang air besar ataupun buang air kecil. Malah bila dah sampai tu pun nak tarik sekaligus kain tu ataupun tarik sikit-sikit. Tarik sikit-sikit. Bila habis kita tarik tu, kita dah dalam keadaan duduk. Wala tastaqbil
asy-syamsa wal qamara wa la tastaqbil asy-syamsa wal qamara wa la tastaqbil al-qiblata wa la tastadbiraha aw wa la tastadbiruha wa la tastadbirha. Dan jangan kamu menghadap matahari dan juga jangan menghadap bulan. Ustaz, gua ada gamuk nak hadap matahari tu. Nak atas langit tu. Tak kita kencing nak kena ambaring. Tak, ulama sebut maksud jangan menghadap matahari tu maknanya bila mana matahari tu baru naik. Matahari baru naik, tak? Dia akan naik daripada apa? Kalau kita duduk di pantai nampak jelas lah matahari naik. Tak? Jadi ketika nak matahari naik tu kamu jangan menghadap dia ketika mana kamu kencing ataupun kamu jangan menghadap matahari ketika matahari naik ataupun ketika matahari nak jatuh. Matahari jatuh tu kalau kamu kencing kamu hadap dia, hukumnya makruh, dia benci syarak. Boleh? Bukan maksud menghadap matahari maknanya matahari di atas tu kita pun kencing ke atas. Ataupun matahari dah naik sikit kita kencing ke arah dia. Tak. Maksud dia jangan menghadap matahari. Gambaran yang kita boleh sebut ialah ketika matahari itu sedang baru nak naik ataupun ketika mana dia nak tenggelam. Jadi biarlah ada penghadang. Walaupun penghadang tu dengan sihab. Sihab ni maknanya awan. Matahari nak turun. Tapi kita tak nampak matahari sebab ada awan. Lindung ni. Itu dah memadai dah. Okey, jadi disebut jangan menghadap matahari. Kalau membelakangi matahari boleh tak? Wala ba's. Tidak ada masalah. Ya? Jadi jangan menghadap matahari. Jangan menghadap bulan. Kalau membelakangi tidak ada masalah. Wala tastaqbil al-qiblata wala tastadbirha. Jangan juga menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Ini kiblat, kita kencing ke arah kiblat. Tak. Ini kiblat, kita berok. Najis tu jatuh dalam keadaan najis tu menghadap ke kiblat. Tak. Jangan buat lagu tu. Sebab apa? Kalau tadi menghadap matahari, menghadap bulan, ketika mana kencing berok, hukumnya makruh. Kat sini haram. Haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika mana kencing ataupun buang air besar. Itu pun kalau bukan tandas yang telah disediakan. Kalau tandas yang telah disediakan macam kat umur kita RNR dan sebagainya, kita kencing dan berak menghadap kiblat, hukumnya tidak ada masalah lah. Cumanya kalau kita ada ruang untuk memalingkan kemaluan kita daripada mengarah kiblat betul, tak menghadap ke tepi sikit ke kanan sikit ke, kalau kita ada kemampuan tapi kita tidak palingkan kemaluan kita daripada mengarah ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat, hukumnya khilaful afdal, kurang comel, kurang molek. Boleh? Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Maknanya jangan kamu duduk untuk qada hajat di tempat manusia bersembang. Pondok-pondok tempat orang tu gubah bantai kencing berok situ tak jadi. Jangan buat kerja lagu tu. Hukumnya makruh. Sebahagian kata haram kalau tak silap. Ya. Yang muktamad makruh. Jadi tempat manusia bersembang ni ikut keadaan lah. Kalau musim panas orang akan bersembang di tempat yang sejuk. Betul tak? Kalau musim panas orang akan pergi tempat yang sejuk. Maknanya di bawah atap. Orang akan duduk situ. Bersembang, borok, minum kopi. Tak? Sembang tentang ekonomi, perubatan, tentang benda lagi. Netizen kan pakar semua benda. Pasal ilmu agama, kritik mufti dan sebagainya, dia sembang situ. Kedai kopi. Ngaji kitab malah. Tak, jadi jangan kita pergi kencing berok situ, tak boleh. Jadi benci syarak. Kalau musim, tadi musim apa? Tadi musim panas. Kalau musim sejuk, orang akan berkumpul di tempat yang panas. Mana tempat matahari memancar. Tak. Ketika itu jangan kita pergi buang air besar, buang air kecil di situ. Boleh? Jadi yang dimaksudkan jangan kita duduk kencing dan berak di tempat manusia bersembang, maknanya di semua tempat yang dituju oleh manusia yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Tu. Manusia tuju ke situ, manusia pergi ke situ untuk bersembang, untuk jual beli dan sebagainya lah. Makruh kita buat perbuatan istinja di situ. Tu. Melainkan kalau puak-puak ni dia bersembang situ, dia bersembang tu mengumpat orang ataupun main judi.
ataupun perkara-perkara haram yang lain. Dan perkara haram tu tak boleh dihilangkan kecuali dengan cara berak kencing kat situ. Maka kita pakat sama kita pergi berak kencing kat situ supaya apa? Supaya puak-puak ni tak main judi dah kat situ. Itu tidak ada masalah. Boleh. Tak. Air kejap mu pergi, mu berak situ, aku pula pergi. Aku berak belah tepi tu sikit. Lepas tu kawan ni mari kencing pula dekat atas dinding tu. Dah. Lepas tu kawan mari seorang lagi, dia kencing tempat di atas tempat duduk. Kesnya apa? Kes tempat orang main judi. Bila dia kencing lagu tu bau busuk bangar lagu tu, tak ada orang nak duduk dah lah. Itu boleh. Kalau terhenti pada perbuatan kencing dan berak itu, hilangnya maksiat. Okey. Wala tabul fil ma'ir rakidi. Jangan kamu kencing dan juga jangan kamu berak di atas ataupun dalam air yang bertakung. Sedikit ataupun banyak. Tak boleh. Kalau air bertakung, kita tak boleh kencing sama ada sedikit ataupun banyak. Selagi mana tidak seperti laut. Kalau dah seperti laut maka tidak ada masalah. Seperti laut ni mana kalau kita tepuk bahagian ni, dia punya getaran tu tak sampai ke hujung belah sana. Kita tepuk belah kanan, dia bergetar sampai tengah, dia berhenti. Dia tak sampai ke hujung betul. Itu makna tempat tu air dia banyak sangat lah. Tak kisahlah kolah ke laut ke sungai ke. Kat situ sekalipun air tu rakit, maka nak kencing tidak ada masalah lah. Tak, ataupun berak kat situ. Cuma kalau boleh tak payahlah berak ni. Jadi jangan kencing, jangan berak dalam air yang bertakung sedikit ataupun banyak air tersebut. Selagi mana tidak seperti bahar. Amal jari adapun air yang mengalir, maka tidak makruh untuk berak kencing di dalamnya kalau air itu banyak. Kerana kalau air itu banyak. Kerana apa? Kerana air yang banyak ni ada kekuatan untuk menahan najis. Maknanya air itu tidak bernajis lah kalau masuk najis. Selagi mana tidak berubah warna, bau dan rasa. Dan haram kencing dan berak di air yang bertakung kalau air yang bertakung itu tak diwakafkan. Bukan milik kita lah, milik orang lain, diwakafkan. Itu tak boleh. Okey. Kemudian perincian yang kita sebut tadi ialah kalau kencing pada waktu siang. Adapun waktu malam hukumnya makruh mutlaqan. Kencing dan berak dalam air yang bertakung. Sama ada air yang bertakung tu mengalir ataupun tidak, banyak ataupun sedikit. Sebab malam ni air itu ialah menjadi tempat tidur ataupun tempat duduk, tempat tinggal jin. Jadi kesimpulan ni semula, keadaan hukum-hukum kencing dalam air yang ar-rakid, yang tenang, yang tidak mengalir, kita bahagi pada dua. Malam, siang. Kalau malam, makruh mutlaqan. Makruh secara mutlak. Sama ada air yang bertakung itu mengalir ataupun tidak mengalir. Banyak ataupun sedikit. Sebab malam ini, air menjadi tempat bagi tempat tinggal jin. Kalau waktu siang, boleh tak kita kencing dan buang air besar dalam air yang bertakung? Hukumnya makruh. Sama ada air itu banyak ataupun sedikit, selagi mana tidak yastabhir. Itu pun kalau tidak mengalir lah, air yang rakit. Tapi kalau air mengalir, maka tidak ada masalah. Kalau air yang mengalir, tidak ada masalah. Kalau air itu banyak. Hukum kencing di dalam air yang bukan milik kita, air yang diwakafkan, hukumnya haram. Selesai. Wa tahta syajarati al-musmirati wala fil juhri. Jangan juga kita kencing di bawah pokok yang berbuah. Supaya apa? Supaya kita dapat jaga buah tu daripada terkena najis. Kita kencing berak situ, buah jatuh kena najis, orang tak nak makan dah lah. Sekalipun dibasuh, orang geli, jijik nak makan. Tak, jadi jangan kencing, jangan berak di bawah pokok yang berbuah. Maksud pokok berbuah kat sini sama ada ketika mana pokok tu memang sedang berbuah ataupun akan berbuah. Ketika kita kencing tu pokok tu tak buah lagi tapi akan berbuah, makruh juga. Dia benci syarak juga. Tak. Okey. Sama ada pokok tu kita ambil manfaat dengan cara buah ataupun dengan cara hidu. Pokok tu tak ada buah tapi orang ambil manfaat dengan cara bau. Pokok tu bau dia wangi. Makruh juga kita kencing dan berak di bawah pokok tersebut.
Makruh itu pula selagi mana kita tidak tahu akan datang air yang akan menghilangkan najis tersebut. Kalau kita yakin lepas ni hujan, mendung dah ni, sikit lagi hujan lah, jadi najis aku ni dah akan dibawa oleh air dan hilang daripada kawasan bawah pokok, maka tidak ada masalah, hukum makruh tu hilang. Selesai. Wala fil juhri, jangan juga kencing dalam lubang. Jangan juga kencing dalam lubang. Sama ada lubang yang bentuk bulat ataupun lubang yang bentuk memanjang, rekahan tu jangan. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Wahdhar al-ardh as-sulbah. Dan hati-hatilah kamu daripada kencing di atas tanah yang keras. Kiaslah dinding, di atas kereta, di atas motor. Sebab benda tu semua benda-benda keras. Kita kencing, air tu mecik balik najis kepada kita. Jadi jangan kencing tempat-tempat yang keras ni. Kalau nak kencing juga kat tanah, kita ketuk-ketuk sikit tanah tu supaya dia apa? Supaya dia merekoh sikit. Bila kita kencing, terus air tu masuk ke dalam. Wahdhar al-ardh sulbah. Baca sulbah ataupun salbah, boleh dua. Wahdhar al-ardh sulbah atau salbah wa mahabbar rih. Juga kita pelihara diri daripada kencing di tempat bertiupnya angin. Angin mari ke sini, kita kencing ke sana. Jadi kencing kita tu akan kembali balik kepada kita sebab ditolak oleh angin. Tak keceredik nama tu. Menajiskan badan sendiri. Hukumnya makruh. Wa mahabbar rih ihtiraza min ar-rashash liqauli alaihi salatu wassalam. Inna ammata azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur berpunca daripada tidak menjaga kencing dan berak. Wattaqi fi julusika ala rajli yusra wala tabul. Okey. Kemudian bila mana kamu kencing ataupun buang air besar, kamu cuba untuk duduk seperti mana duduk yang saya nak buat ni. Gini. Disebut kat sini apa dia? Asabi'an al-yumna 'ala al-ard. Tangan kanan kita kat sini, kat atas tanah. Gini. Tangan kanan kita atas tanah. Lepas tu kita punya apa? Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Kita punya apa? Kita punya punggung. Papan punggung kita sebahagiannya, papan punggung belah kiri duduk di atas kaki kiri. Dan kaki kiri kita menegak. Yang ni tegak macam ni lah. Jadi macam ni. Tu. Supaya apa? Supaya lebih mudah keluar najis. Itulah dia punya apa tu? Hikmah dia. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra wa la tabul qa'iman illa an darurah. Jangan kencing dalam keadaan berdiri kecuali kalau ada darurah. Sebab kalau kencing berdiri tanpa darurah hukumnya makruh. Kalau ada darurah maka tidak makruh dan juga tidak khilaful aula. Sebab Nabi sendiri alaihi salatu wasallam pernah mendatangi Subatah. Subatah ni tempat orang buang sampah. Nabi kencing kat situ dalam keadaan berdiri. Dan ulama kita bagi tahu sebab Nabi kencing berdiri di tempat sampah itu boleh jadi salah satu daripada 3 sebab. Pertama, boleh jadi Nabi sakit. Baginda Nabi sakit alaihi salatu wasallam, sebab tu Nabi tak duduk. Bila sakit ni nak duduk susah, menyakitkan diri, maka Nabi kencing berdiri. Yang kedua, boleh jadi Nabi nak mengubati sakit as-sulbi, sakit sulbi. Nabi sakit sulbi ketika itu. Jadi Nabi nak ubat sakit tersebut dengan cara kencing berdiri. Sebab adatul Arab ketika itu, orang Arab ketika itu bila mana nak sembuhkan penyakit ataupun nak kurangkan penyakit sulbi, tak rasa sakit pada sulbi, mereka akan kencing berdiri. Maka Nabi pun kencing berdiri atas tujuan itu. Yang ketiga, alasan yang ketiga, boleh jadi juga Nabi kencing berdiri dan tidak duduk ketika itu kerana kat situ banyak sangat najis sampai Nabi tak boleh nak duduk. Tak ada ruang yang Nabi boleh duduk dalam keadaan tak kena najis. Jadi Nabi pun kencing berdiri. Jadi ada hajat lah. Ada hajat. Tu. Boleh? Jadi kita tak ada hajat, tak payahlah kencing berdiri. Masuk RNR ke apa semua, kencing duduk. Antara hajat
darurah, masuk masuk tandas di RNR tu. Tandas penuh. Kita pula tak tahan sangat. Nak tunggu orang lain keluar, puas lah. Musim-musim raya pula ramai orang beratur dah. Jadi kita cari tandas yang berdiri tu, yang disediakan untuk kita kencing berdiri. Yang tu tidak ada masalah lah, tidak makruh, tidak khilaful aula, sebab ada hajat ataupun ada darurah. Kalau tahan lama menyebabkan apa? Sakit pula nanti. Batu karang lah, batu tak karang, macam-macam benda. Zaman ini punya penyakit. Tak habis lagi. Wajma' fil istinja' baina isti'mal al-hajar wal ma', dan himpunkan bila mana kamu istinja' antara air dan batu, dengan cara lagu mana? Kita ambil batu kat sini maknanya batu dan adik-beradik batu, tisu, kain, perkara-perkara yang kesat lah, yang boleh menarik najis. Tak, kita ambil, kita bersihkan kemaluan kita dengan tisu tersebut. Tisu pula mesti kering, boleh. Jadi bila kita guna tisu, kita dah hilangkan air najis tu, dan tangan kita tak sentuh najis. Sebab apa kita sentuh tisu tu yang sentuh najis. Sebab tu afdal kita himpunkan batu dengan air tu. Sebab apa kita tidak perlu menyentuh kemaluan kita, dan kita tidak perlu menyentuh kita punya najis. Jadi kita dahulukan guna batu. Lepas tu kesan yang berbaki kita bersihkan guna air. Sebab tu disebut wajma' fil istinja', himpunkan ketika mana kamu istinja' dengan menggunakan batu dan juga air. Dahulukan guna batu, lepas tu barulah buang kesan najis yang berbaki dengan air. Boleh? Fa in aradta al-ikhtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Kalau kamu nak ikhtisar, maknanya tak nak himpunkan batu dengan air, susah. Kamu nak guna satu sahaja, air atau batu, maka gunalah air, ia lebih baik. Kerana apa lebih baik? Kerana air boleh menghilangkan ain najis, zat najis dan juga kesan najis. Adapun batu hanya boleh menghilangkan kesan ain najis sahaja, akan tetapi kesan najis masih wujudlah, cuma dimaafkan. Wa ini qatasar ta'ala al-hajari fa 'alayka an tasta'mila thalathata ahjarin tahiratin munashifatin lil 'ain. Kalau kita nak guna batu sahaja, maka mesti cukup syarat batu tersebut. Disebut dalam kitab fiqh lah secara lebih terperinci. Di sini disebut beberapa syarat. Pertama, mesti kita guna 3 biji batu. 3 biji batu maknanya 3 biji batu, betul? Ataupun satu batu yang ada 3 penjuru. Ataupun satu batu yang ada 1 penjuru, tapi lepas kita guna, kita basuh kering, lepas tu kita lap kali kedua, basuh kering, lepas tu kita lap kali ketiga. Gitu. Jadi mana salah satu hajar, maksudnya 3 kali sapuan lah. Sama ada dengan 3 penjuru, ataupun 3 biji batu, ataupun satu batu yang ada 1 penjuru, tapi kita sapu kemaluan kita sebanyak 3 kali. Lepas kita sapu, kita basuh, kita keringkan. Kita basuh, kita keringkan, dan begitulah sebanyak 3 kali. Boleh? Dan juga batu tu mesti tahirah, bersih dari guna najis, tidak memadai, tidak sah istinja'. Munashifatin lil 'ain, batu tu pula ada kemampuan untuk menarik najis. Jadi tak boleh guna perkara yang lembut seperti turak, seperti tanah. Letak tanah lah guna nak tarik najis. Jadi mesti guna perkara yang keras, perkara yang ada kemampuan untuk menarik najis, qali' lin najasah, tisu dan sebagainya. Tamsah biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilu an-najasatu an mawdi'iha. Kamu sapu tempat najis itu sekira-kira tidak memindahkan najis daripada tempatnya. Ini syarat seterusnya lah. Bila kita kencing, air kencing kita tu parking pada satu tempat dalam kepala zakar. Ataupun kita berak, kita buang air besar. Bila buang air besar, lepas buang air besar tu, najis kita tu parking dalam satu tempat, tidak melebihi daripada safhah. Bila dah parking tu, jangan dia berpindah, dia kekal kat situ. Maka ketika itu kita pun ambil tisu, kita pun sapu dah. Sapu tu pula 3 kali lah, 3 kali sapuan. Setiap ada sapuan tu mesti kena semua tempat tersebut. Okey, selesai. Wa qadha tamsahul qadhiba fi thalathati mawadhi'a min hajar. Begitu juga kalau kita nak sapu al-qadhib. Al-qadhib ni sebenarnya bukan qadhib lah. Qadhib ini qasabah tu. Yang dimaksudkan qadhib ialah ra'su zakar, kepala zakar.
kalau kita nak istinja dengan batu, kita juga kena guna 3 biji batu. Baca terus tak ada apa sangat tu boleh baca. Fa illam yahsul al-inqa bi thalathatin fatammim khamsatan aw sab'atan ila an yunqa bil itar. Kalau tidak sempurna, tak dapat kebersihan, tidak tercapainya kesucian dengan 3 biji batu. Kesucian kat sini maksud dia masih ada zat. Yang mana zat tu masih boleh dihilangkan dengan batu. Tak, kita buat 3 kali masih ada zat, tambah kali keempat. Masih ada zat, tambah kali kelima. Masih ada zat najis, ain najis, tambah kali keenam, dan begitulah seterusnya. Tak. Tu. Kalau kita buat 6 kali, bersih dah. Bersih dah maknanya yang tinggal hanya kesan yang tak boleh dihilangkan kecuali dengan air. Tak, maka ketika itu kita tambah supaya nampak, supaya bagi ganjil. Kalau sempurna 6 tambah 7 sunat. Kalau 8 tambah 9. Kalau dah berhenti pada 9, selesailah, tak payah tambah yang ke 10. Okey, fa illam yahsul al-inqa bi thalathah. Kalau 3 kali tak cukup bersih, tambah 5 kali, tambah 7 kali, dan biarlah bersih dengan cara itar. Itu sunat. Fal itabu mustahabun wal inqa'u wajibun. Kita sapu dengan bilangan yang genap, bilangan ganjil itu sunat. Kita basuh sehingga bersih itu, iaitu sehingga tidak meninggalkan ain najis, sehingga tempat itu tak boleh dihilangkan dengan batu kecuali dengan air. Tak, itu hukumnya wajib. Tak cukup 3 tambah 4, 5, 6, dan begitulah seterusnya. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan kita istinja kecuali dengan tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja. Dan kamu katakan bila mana kamu selesai daripada istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wahai Allah Ta'ala, sucikan hati aku daripada sifat nifaq, dan pelihara kemaluan aku daripada perkara-perkara yang dikeji. Tak. Daripada perkara-perkara yang dikeji, daripada perkara-perkara yang haram. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi. Selepas kamu sempurna istinja, kamu sapu tangan kamu kepada tanah. Tujuannya apa? Nak hilangkan bau. Kalau ada bau yang berbaki pada tangan. Lepas tu barulah kamu basuh tangan kamu. Boleh? Jadi selepas istinja, tangan kita lap pada tanah. Ataupun pada dinding. Okey. Lepas tu barulah kita basuh. Dan antara adab yang berkait dengan buang air besar, buang air kecil juga ialah jangan duduk lama dalam tandas. Jangan kita buat perkara sia-sia dengan tangan. Korek hidung, buang jerawat, duk main tai hidung dengan tangan. Wa bir ru'yah ila al-yamin wa shimal, pandang kanan, pandang kiri, fikir masa depan. Tak payahlah tu. Wa anamun nazar lis sama', tak payah tengok ke langit. Tak. Ataupun tengok pada kemaluan. Jadi lagu mana kemaluan hari ni. Semalam lain, hari ni warna lain. Tak payah tengok lah benda tu. Ataupun tengok pada najis. Cek warna hijau ke warna kuning ke. Tak. Semalam saiz lagu mana, najis hari ni saiz lagu mana. Tak payah pandang. Jadi pandang tu pandang depan sahaja. Tak perlu pandang kepada tempat keluar najis, juga tak perlu pandang kepada najis tersebut. Selesai kat situ, insya-Allah kita sambung lagi esok. Ikutlah pukul berapa. Saya ni kuarantin ni. Sebab tu saya berani buat kelas malam ni. Kalau tidak kena tidur esok nak pergi kerja. Kena kuarantin. Jadi rasa nak baca kitab. Okey, insya-Allah esok kita masuk babu adabil wudu. Bab berwudu. Panjang juga weh. Panjang ni sebab ada doa. Doa selepas daripada ataupun ketika kita baca, ketika kita melakukan setiap basuhan. Perkara makruh, tak masalah. Kemudian adab mandi wajib. Okey, jadi kita baca esok adab wuduk dan juga adab mandi. Ada sampai adab tayamum, kita baca adab tayamum. Selesai kat situ. 2.15. Ni kena set jam ni. Kalau tidak tak bangun sahur. Syukur sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.